Seterusnya dijemput Khalijah binti Ehsan dari SK Tudan Miri Sarawak untuk membentangkan kajian bertajuk Penggunaan Easy Iqra Box dalam meningkatkan penguasaan bacaan asas Al-Quran murid tahun 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalijah binti Ehsan daripada SK Tudan Miri akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Penggunaan Easy Iqra Box dalam meningkatkan penguasaan bacaan asas Al-Quran murid tahun 1. Berikut menunjukkan data peratusan pemerkasaan penguasaan asas Al-Quran iaitu petak sesi 2022-2023 murid tahap 1, di mana 26% sahaja murid tahap 1 menguasai bacaan asas Al-Quran. Peratusan ini sangat membimbangkan. Kaedah Iqra telah diguna pakai oleh KPM sebagai cara untuk murid menguasai bacaan Al-Quran semenjak 2005. Banyak kajian tentang keberkesanan Iqra telah dibuat. Guru perlu mencari kepelbagaian teknik dan kreativiti dalam PDPC Iqra supaya murid-murid boleh menguasai bacaan Iqra dengan pantas. Iqra terdiri pada 6 jilid. 3 jilid pertama iaitu bacaan asas Al-Quran iaitu Fathah, Kasrah dan Dhammah, dan 3 jilid kedua adalah tajwid yang lebih kompleks. Ia digunakan dalam KPM buku teks biru dan hijau ini. Refleksi sesi pengajaran bidang Al-Quran dan sesi tasmik murid tahun 1 saya adalah yang pertama, murid keliru dan ragu apabila membaca Iqra 2 disebabkan oleh penyambungan huruf. Yang kedua, murid sering tertukar sebutan huruf seperti huruf zal dan nun, dan ia berlaku juga pada huruf jim, ha, kha, ain, ghain, kaf kerana ia berlaku perubahan bentuk daripada bentuk asal. Dan yang ketiga, murid menguasai Iqra 1 dengan cemerlang dan berpotensi untuk menguasai Iqra 2 dan 3 dengan pantas. Fokus kajian ini adalah menguji keberkesanan penggunaan Easy Iqra Box dalam menguasai Iqra 2 dan 3 dengan pantas. Isu keprihatinan kajian ini adalah mengenai kaedah yang boleh digunakan untuk mempercepatkan penguasaan bacaan asas Al-Quran. Semasa tinjauan literatur, saya mendapati dua kaedah yang boleh digunakan untuk mempercepatkan penguasaan bacaan asas Al-Quran. Yang pertama, kaedah untuk memberi pemahaman mengenai perubahan bentuk huruf apabila berlaku penyambungan. Proses ini terkandung di dalam Iqra 2. Gabungan huruf akan membentuk huruf sambungan yang melibatkan perbezaan bentuk yang minimal seperti di dalam rajah ini. Kemudian kaedah yang kedua adalah asosiasi bentuk mulut dan sebutan bunyi huruf yang sama baris. Iqra 3 melibatkan 3 jenis baris yang berbeza. Saya mendapati setiap jenis baris membentuk bentuk mulut yang sama. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Objektif umum kajian ini adalah meningkatkan penguasaan bacaan asas Al-Quran yang terdapat di dalam Iqra 2 dan 3 murid tahun 1. Objektif khusus yang pertama, meningkatkan tahap pencapaian bacaan Iqra 2 dan 3 murid tahap 1 dengan menggunakan Easy Iqra Box. Yang kedua, mempercepatkan bacaan penguasaan asas Al-Quran di dalam Iqra 2 dan 3 murid tahun 1 dengan menggunakan Easy Iqra Box. Dan yang ketiga, mengenal pasti kesesuaian Easy Iqra Box untuk penguasaan Iqra 2 dan 3 dalam kalangan murid tahun 1. Tinjauan awal dilakukan semasa sesi PDPC dan sesi tasmik.
Analisis masalah menggunakan kaedah pemerhatian tidak berstruktur dan analisis laporan intervensi Iqra' dan Al-Quran. Manakala metodologi kajian, saya menggunakan model kajian Kemis dan McTaggart 1988 yang mempunyai 3 kitaran. Kitaran pertama, isi Iqra' box yang tidak berwarna. Kitaran kedua, isi Iqra' box yang berwarna, huruf bersambung dan tidak boleh bersambung. Dan kitaran ketiga, isi Iqra' box yang berwarna, huruf tebal dan penambahan bentuk rajah iaitu bentuk rajah mulut. Pemerhatian tidak berstruktur iaitu tinjauan awal saya mendapati tingkah laku murid semasa PDPC dan sesi tasmik. Murid sukar untuk membaca Iqra' 2 yang melibatkan penyambungan huruf. Dan yang kedua, murid keliru dengan beberapa bentuk huruf yang berubah bentuk sekiranya berlaku penyambungan. Analisis laporan intervensi Iqra' dan Al-Quran. Peserta kajian mempunyai rekod pencapaian Iqra' yang baik dan cemerlang dan murid ini berpotensi untuk menguasai Iqra' 2 dan 3 dengan pantas. Tuan-puan boleh rujuk di dalam jadual ini tentang tarikh murid menguasai Iqra' 1. Peserta kajian terdiri pada murid tahun 1, 3 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan yang sudah menguasai Iqra' 1. Kemudian kitaran 1, ini adalah bentuk rajah Easy Iqra' box di mana ia mempunyai bentuk huruf asal huruf sebelum berlaku penyambungan dan bentuk rajah mulut apabila menyebut baris. Kitaran kedua, saya menambah warna kepada bentuk rajah di dalam huruf tunggal dan yang ketiga saya menambah rajah bentuk mulut yang melibatkan huruf tebal. Rawatan yang dilakukan ini adalah hasil kajian yang dilakukan. Saya menghasilkan inovasi Easy Iqra' box sebagai bahan bantu mengajar semasa PDPC Al-Quran dan sesi tasmik. Ini adalah bentuk Easy Iqra' box yang telah saya hasilkan di mana di tengah-tengah ini adalah ruang kosong untuk kalimah di dalam Iqra'. Dan saya telah warnakan huruf yang tidak boleh bersambung dan untuk membanding beza huruf. Kemudian bentuk mulut apabila menyebut sesuatu baris dan huruf tebal diwarnakan dengan menggunakan warna biru. Langkah penggunaan telah digunakan semasa sesi PDPC. Kemudian saya menggunakan kaedah yang sama semasa sesi tasmik. Dan sekiranya murid memerlukan bantuan, sekiranya murid keliru, saya akan menunjukkan bentuk asal huruf. Dan yang keempat ini adalah untuk murid yang sudah membaca Iqra' 3. Pengumpulan data, soalan kajian 1 dijawab menggunakan instrumen pemerhatian tidak berstruktur. Soalan kajian kedua dan 3 dijawab menggunakan instrumen analisis dokumen laporan intervensi Iqra' dan Al-Quran. Tempoh pelaksanaan kajian ini bermula Julai 2023 dan sehingga November 2023. Dapatan kajian, analisis pemerhatian tidak berstruktur adalah seperti berikut. Sebelum menggunakan Easy Iqra' box, murid-murid tidak dapat menyebut huruf apabila berlaku penyambungan pada kitaran 1. Selepas menggunakan Easy Iqra' box, murid sudah dapat menyebut huruf apabila berlaku penyambungan. Untuk sebelum menggunakan Easy Iqra' box, murid-murid sering keliru dengan bentuk huruf nun dan zal. Pada kitaran kedua, saya telah menambahkan warna pada huruf-huruf yang tidak boleh bersambung dan selepas itu murid sudah boleh membanding beza huruf yang melibatkan huruf yang bersambung dan tidak boleh bersambung. Sebelum menggunakan Easy Iqra' box, murid belum dapat menyebut huruf selain daripada baris di atas. Selepas menggunakan Easy Iqra' box, murid sudah dapat membaca huruf yang melibatkan baris bawah dan domah bermaksud murid sudah dapat membaca Iqra' 3. Dapatan kajian kedua adalah untuk menjawab objektif kedua dan ketiga, saya menggunakan analisis laporan intervensi Iqra' dan Al-Quran. Di sini kita boleh melihat perbandingan di antara sebelum menggunakan Easy Iqra' box semasa bulan Julai dan selepas menggunakan Easy Iqra' box semasa November. Kita boleh lihat Iqra' 1 pada bulan Julai terdapat 2 orang dan Iqra' 2 yang pada bulan Julai 5 orang dan hanya seorang sahaja yang membaca Iqra' 4.
Dan selepas 4 bulan menggunakan Easy Iqra Box, Iqra 3 meningkat sebanyak 2 orang membaca Iqra 3, 4 orang membaca Iqra 4 dan seorang membaca Iqra 5 dan Al-Quran seorang. Ini bermaksud kaedah ini boleh mempercepatkan kaedah penguasaan asas Al-Quran iaitu Iqra 2 dan Iqra 3. Dan Easy Iqra Box sesuai untuk digunakan untuk menguasai bacaan Iqra 2 dan 3 dalam kalangan murid tahun 1. Ini menunjukkan kejayaan responden saya yang sangat besar. Cadangan kajian untuk kajian akan datang, saya boleh menghasilkan modul penguasaan Iqra dengan pantas dan inovasi ini boleh memberi manfaat kepada semua guru pendidikan Islam. Dan di sini adalah sumber kajian yang telah saya gunakan semasa melakukan kajian ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khalijah binti Ehsan atas pembentangan sebentar tadi. Terdapat sesi soal jawab selama 5 minit selepas setiap pembentangan. Soalan boleh diajukan melalui chat box YouTube.
beats music.